Pertama sekali minta maaf sebab semalam tidak dapat diadakan kelas disebabkan cikgu ada urusan di luar, ada tugas di luar semalam, tak boleh nak buat kelas. InsyaAllah hari ini kita sambung pembelajaran kita yang terakhir hari itu bab 5, baru masuk je minggu lepas, bab 5. Tajuknya nisbah trigonometri. Ada kawan masuk. Nisbah trigonometri Cikgu sebut itu nisbah trigonometri ini melibatkan segitiga lah, segitiga yang mana ada kaitan juga dengan tajuk yang pernah kita belajar dulu masa form 2, teorem Pythagoras. Segitiga bersudut tegak, segitiga bersudut tegak. Pada minggu lepas cikgu perkenalkan ada tiga apa nama panggil ni? Tiga ungkapan, kan tiga ungkapan juga. Yang disebut sin, cos dan tangent. Sinus, pendek dia sin, cosinus pendek dia jadi cos, dan tangent dipendekkan menjadi tan. Pada minggu lepas cikgu bagi tahu cara mudah untuk kita menghafal sin, cos, tangent ini dengan apa? Sin S saya sin sama dengan setentang per dengan hypotenuse. Kita buat ayat, saya tak hafal. Sin ialah tangent, setentang per dengan hypotenuse. Cos kalau sebelahan per hypotenuse. Kalau saya hafal, T ini tangent sama dengan tentu tak susah. Dapat? Okey. Faham? Boleh pun. Okey. S ni adalah sin. Sin sama dengan setentang per dengan hypotenuse. K ni adalah cosinus sama dengan sebelahan per dengan hypotenuse. Dan T tangent sama dengan setentang per dengan sebelahan. Segitiga bersudut tegak macam ni, kan? Sudut tegak ni. Ada orang minta. Sudut tegak bersudut ni, apa nama dia, segitiga bersudut tegak. Yang paling panjang ni namanya hypotenuse. Ni hypotenuse, kan? Kalau kita pilih sudut di bawah ni, maka yang setentang dengan sudut, ni yang setentang dengan sudut. So, sisi ini yang setentang dengan sudut, yang ni T lah, setentang dengan sudut. Dan yang berada di sebelahan ni, sebelahan dengan sudut ni kita panggil sebelahan. So, kita ambil S, sebelahan dengan sudut. Okey. So, harap kamu dah hafal yang ni. Bagus, adik dah hafal. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey. Hari ni kita tengok muka surat 114. Bagaimana menentukan nilai... Ada masuk Daniel. Selamat datang Daniel. Bagaimana anda menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent suatu sudut tirus? Satu sudut tirus ni sudut. Macam mana sudut tirus? Ni sudut tirus mana ni? Ini adalah sudut tirus. Ni sudut tirus. Yang 90 darjah ni kita panggil sudut tegak. Kalau lebih daripada 90 darjah kita panggil sudut cakar. So sudut tirus ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, kita tengok dekat sini. Okay. Contoh 4. Contoh 4 ni dia ada bagi segitiga bersudut tegak PQR. Tengok dekat belakang kanan buku ni. Okay, ada P, Q dan R, segitiga. Segitiga apa? Segitiga bersudut tegak. Kita tengok dekat Q ni
Sudut apa? Sudut 90 darjah. Ini sudut tegak dia panggil, sudut 90 darjah. Okey. Sekarang diberi nilai Q ke P. Okay. Panjang sisi QP 15, panjang Q ke R ialah 8. Sekarang ni yang paling panjang ni adalah apa? Hypotenuse lah. Ini adalah hypotenuse. Hypotenuse. Boleh tak kita tahu panjang hypotenuse ni? Boleh tahu kan? Sebab kita dah tahu dua sisi ni AB, maka hypotenuse dia berapa? Oh, 17. Oh, betul. Hypotesis bukan hypotesis. Hypotenuse. Hypotesis tu dalam sains. Hypotenuse. Okey. Macam mana dapat? Ni ada teorem Pythagoras yang kita belajar masa form 2 dulu kan. So kita dapat 15 kuasa 2 hypotenuse bukan hypotesis. 8 kuasa 2, maka kita akan dapat berapa tu? 289 kan? 289 kita kecilkan dapat 17 cm. So hypotenuse dia adalah 17. Adalah 17. Dah ada jawapan? Dah ada jawapan bawah ni. So cari panjang PR macam inilah. Ni yang kita pernah belajar masa tingkatan 2, iaitu kaedah teorem Pythagoras. Okey, kita dapat 17 cm. Okey, lain mirror Okey, sekarang ni kita dah tahu ketiga-tiga sisi. Maka untuk nak cari nilai sin ke, nilai cos ke, nilai tangent ke, jadi tidak masalah lagi lah, tak ada masalah lagi. Cuma kita kena perhatikan sudut mana. Dia kata kat sini, sin untuk sudut PRQ. Sudut PRQ, kita kena tengok. PRQ, sudut berada di mana? Dia ada 3 label kat sini kan. 3 nombor huruf kat sini. So sudut kita yang berada di tengah-tengah ni. Maka PRQ adalah sudut berada di R. Kita kat sini, ni PRQ. Maka sudut mana? Sudut di bawah ni lah, dekat R ni. Ni kita panggil sudut tirus. Sudut kurang daripada 90 darjah. Okay. So, dia kata nak apa? Sinus. Bagi sudut PRQ. PRQ sin. Bagi sudut ini. Maka untuk sudut ini, kita kena tengok apa? Tengok balik kepada nisbah trigonometri. Sin. S tu apa? S saya tak hafal. So T apa? T adalah setentang. Setentang dengan apa? Setentang dengan sudut. So T dia kat sini. Setentang dengan sudut ialah 15. Maka 15 berada di atas. Per dengan apa? Per dengan hypotenuse. T per dengan hypotenuse. Setentang per dengan hypotenuse. Hypotenuse dia berapa? Hypotenuse-nya adalah 17. Iaitu sisi yang paling panjang. Yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ni adalah hypotenuse. Maka sin untuk sudut PRQ ialah 15 per 17. 15 setentang 17 hypotenuse. 15 per 17. So kita boleh guna kalkulator lah. Kita boleh bagi dua keadaan lah. Yang pertama kita boleh bagi dalam bentuk pecahan ini. Dalam bentuk pecahan. Yang kedua kita boleh tukar kepada perpuluhan. Guna kalkulator. Guna kalkulator. 15 bagi 17 berapa? 0. berapa? 0. berapa? 8 something kan. Kamu guna kalkulator lah. Cetakkan kalkulator dapat apa? 0. berapa? Kita bawa kalkulator ni. Ada kalkulator? Cetakkan kalkulator dapat apa? 0.882. Okey. 0.882. Okey. Itulah. Kita ambil 3 titik perpuluhan sahaja. Okey? Faham Kita boleh guna pecahan ataupun kita juga boleh guna perpuluhan. Okey. Alright. Seterusnya kita tengok yang kedua, yang ketiga C. C ialah cos PRQ. Masih lagi sudut yang sama, sudut PRQ, sudut di R jadi juga, sudut di R juga. Dia kata apa? Cos. Cos kita hafal tadi, cos ialah kalau saya hafal K sama dengan sin, sebelahan per dengan hypotenuse. Ini H.
hypotenuse. So sebelahannya apa sebelahan dia? Sebelahannya ialah yang berada di sebelah sudut. Berapa sudut sisi tadi? 8 cm. Maka 8 per dengan hypotenuse itu 17. Hypotenuse 17. Maka jadi 8 per 17. Ataupun kita boleh tukar kepada perpuluhan lah. Okey. Jelas Okey. 8 per 17 0.4 something kan. 0.48 gitu lah. Cikgu agaknya tak ada calculator. Okey. Dan yang terakhir kat sini tangent QPR. 0.533. 0.533. Ya, betul 0.533. 8 darab betul 16 ya. Macam tak sampai. Okey, yang keempat D ni ialah kan saya rasa dah 0.47 tak sampai 0.5 saya rasa. Darab 8 tu darab 2 16 bukan 17. Okey, 0.470. Okey. Alright. Seterusnya bahagian D ialah tangent QPR. Alright, tengok yang tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya ialah P. Tengah-tengahnya ialah P. Okey. Bila P sudut dekat sinilah. Bukan sudut dekat R. So sudut tirus kita dekat P. P berada di tengah-tengah. So sudut tirus kita berada dekat P. Ni dekat P ni. Ni berada di tengah-tengah. QPR ataupun RPQ. Sama sajalah. Okey, sekarang ni dia nak apa? Tangent. Tangent apa dia? Tangent tak hafal, tentu tak susah. Kan? So, T tangent sama dengan T setentang per dengan sebelahan. Alright, untuk sudut dekat P ni setentangnya berapa? Setentangnya ialah QR lah 8 per dengan sebelahan dengan P ialah 15. Okey. Boleh kecil tak? Tak boleh kecil. Ini adalah yang paling termudah. Kena ingat kalau ada nilai yang kita dapat ni boleh dikecilkan, boleh diberikan dalam bentuk termudah, kita kena berikan dalam bentuk termudah sebab pecahan kan. Okey. Juga kita boleh bagi dalam dalam bentuk perpuluhan lah. Saya rasa betul ni 0.533 kot. 0.533 ni. 8 bagi dengan 15. Okey. Faham Jelas sekarang Mencari nilai sinus, kosinus dan tangent dalam suatu sudut tirus. Sudut tirus ya. Okey. Betul 0.533. Sudut tirus, kalau sudut cakah lain pula nanti. Itu yang tu mungkin kita belajar tingkatan 4 nanti kau. Okey, tengok contoh 5. Raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT dan RQS. PQR ialah garis lurus. Kat sini bawah ni PQR ialah garis lurus dan ada dua segitiga bersudut tegak iaitu PQT dan yang lagi besar QRST ataupun QSR ataupun QRS. Boleh mana-mana pun. Okey, sekarang ni dia bagi bahawa panjang QSQ ialah 6 cm. Panjang SQ daripada atas sampai ke bawah 6 cm. Dan diberi kat sini nampak ada simbol apa ni? Simbol sama panjang. S ke T sama panjang dengan QT. Bermaksud T ni adalah titik tengah antara S dan Q. Maka jarak ST dan QT berapa? Berapa jarak ST dan TQ? Bagi 2 lah kan? Bagi 2. 6 bagi 2 dapat 3. Ya, betul Amirul. Sini 3, sini juga 3. Okey. So, kalau kita ingat tri rangkap apa? Tengok muka surat sebelah tu ada tri rangkap teorem Pythagoras. Kalau kat sini 3, sini 4, berapa dia punya hypotenuse? Tengok muka surat sebelah tu ada. 5, betul. Yes, 5. Kalau kat sini 6,
Sini hypotenusnya 10. So berapa tapak ni? 10, 6, bawah. QR. Ada dah jawapan kan? Ada jawapan dah. Tu. A tu jawapan dia. Panjang QR berapa? Panjang QR adalah 8. Mana dapat 8? Kita guna teorem Pythagoras ni. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Yang kita tahu C, maka kita boleh guna rumus yang kedua ni. A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay. Tengok kat sini. A kita berapa? 6. Sorry, C kita berapa? C kita 10. Okay. So A kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2. Okey, 10 kuasa 2 100, 100 tolak dengan 36 dapat 64. Maka A kita ialah punca kuasa 2 64 dapat berapa? 8. Maka panjang QR adalah 8 kat sini ni. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. 10 kuasa 2 100, 6 kuasa 2 36. 100 tolak 36 dapat 64. Punca kuasa 2 64 dapat 8. So panjang QR adalah 8 cm. Faham Okey. Panjang PT dah. Kita dah hafal kan? Saya tak payah kira, dah tahu dah. Caranya sama je. 5 kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2, kita akan dapat 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. 4 kuasa 2 16. 3 kuasa 2 9. So 16 tambah 9 25. Punca kuasa 25 dapat 5. So panjang PT adalah 5 cm. Boleh. Okey, C. Sin QRS. Sudut mana? Sudut dekat mana? Sudut dekat yang berada di tengah-tengah ialah arc. Yang berada di tengah-tengah adalah arc. Arc di tengah-tengah, maka sudut dekat arc ni lah. Sudut tirus kita sudut kat situ. Kita bolehlah bubuh label dia dengan theta pun boleh. Label dia dengan theta pun boleh. Okey. So dia nak apa? Sin. Sin apa sin? S T per dengan hypotenuse. Maka T kita T setentang dengan sudut ini berapa? 3 tambah 3 jadi 6. Yang setentang dia kat sini kan. Panjang SQ tu kan. Panjang SQ bahagi dengan panjang apa? Hypotenuse. Hypotenuse kita ialah RS kan. Maka SQ kita 6 per dengan RS 10. Alright. Ni pecahan 6 bagi dengan 10 betul tak? Boleh kecil ke tak? Boleh kecilkan. Maka kita kena berikan dalam bentuk termudah sebab ini pecahan. Maka 6 bagi dengan 6 bagi apa? 6 bagi dengan 2 kan. Dapat 3, 10 bagi dengan 2 dapat 5. So 3 per 5. So ini bentuk termudah. Bentuk termudah. Faham? So kita boleh juga bagi dalam bentuk perpuluhan iaitu 0.6. 6 bagi 10 0.6 lah. Itu adalah bentuk perpuluhan. Okey. Seterusnya D, cos TPQ. TPQ mana TPQ? Mana TPQ? Mana sudut TPQ? So kita tengok TPQ. So sudut dekat sini. Dekat P. Betul tak? So kita tahu kat sini tadi 3, sini 5. Kalau kata nak cos ialah K sama dengan T per T pula. S per hypotenuse. Cos ialah S per hypotenuse. S apa? S yang sebelahan dengan sudut iaitu 4 per dengan hypotenuse-nya 5. Dah dalam bentuk termudah dah kan? Dah termudah dah. Tak perlu lagi kecilkan dah. Okey. Dan seterusnya tangent PTQ. Mana PTQ? PTQ. So sudut ke atas ni pula. Sudut ke atas ni pula. Okey. Tangent tu apa? Tangent adalah T per dengan S. T tangent ialah
T tak susah kan. Tangent sama dengan setentang per dengan sebelahan. Setentang dia berapa? 4. Sebelahannya berapa? 3. Maka jadi 4 per 3. 4 per 3. 4 per 3 kalau tukar perpuluhan, 4 bagi 3 lah. Pandai-pandai lah. 4 bagi 3 berapa? 4 bagi 3 berapa? 4 bagi 3. 4 bagi 3, 0.133. Betul. Ataupun pecahan pecahan apa? Nombor bercampur 1/3. Okey. The last one is tangent QSR. So sudut kat mana pula? Sudut atas ni pula QSS di tengah-tengah, maka kita ambil sudut ke atas. Okay, sudut QSR. QSR. So tangent. Tangent sama juga T sama dengan T. T sama dengan T per S kan? Betul lah. T per S setentang per dengan sebelahan. So setentang 8 sebelahan 6. So 8 bahagi 6. 4 per 3. Sama. Apa maksud sama? Samanya nanti sudah pasti nilai nilai sudut ataupun saiz sudut juga akan jadi sama. Betul tak betul? Betul tak betul? Betul lah. Tak percaya nanti kita guna kalkulator untuk dapatkan nilai sudut. Nak tahu berapa sudut? Sekejap lagi saya tunjuk macam nak guna kalkulator. Tekan, ada kalkulator kan? Ada kalkulator saintifik. Okey. Berapa sudut kat sini? Yang kita cari tu guna nisbah trigonometri. Kan? Kalau nak cari sudut, boleh guna kalkulator. Tekan kalkulator. Kalau kita guna tangent, nak sudut ni. Cikgu dah ajar dah hari tu sebenarnya. Tak apa, kita lagi sekali. Nak cari sudut dekat S. Kita tahu kat sini tangent dekat QSR ni ialah 4/3 kan. Okay, sekarang berapa nilai sudut QSR ini? Okay. Tekan kalkulator. Okay, tekan apa? Tekan shift. Shift ke atas tu. Kalkulator tekan shift. Okay. Lepas tu tekan tangent. Sebab kat sini kita ada guna tangent kan. Kita guna tangent, maka kita guna shift tangent. Maka dekat kalkulator dia akan tulis macam dia akan keluar tangent kuasa -1. Betul tak? Betul kan? Dapat tak? Okey. Lepas tu buat apa? Tekanlah kalkulator terus. Buat 4/3. Tekan kalkulator 4/3. Okey. Kemudian buat apa? Kemudian tekan sama dengan. Maka kita akan dapat nilai sudut yang dekat S ni. Berapa dapat? 30 lebih. 53. Okey, 53.130. Banyak sangat mirror kan. Okey, kita pilih 2 titik puluhan cukup dah tu sebab kosong belakang tak apa, tak kira pun. So jadi 53.13 darjah. Okey. Yang 0.13 darjah tu kita boleh tukar menjadi bentuk minit. Kena tahu juga ni. Cikgu tak ada kat sini. Kamu tak ada kat sini nak tunjuk. Cikgu nak tunjuk kan. Dekat kalkulator tu ada yang bulat 2, lepas tu ada koma atas 2. Nampak tak? Kalkulator tu atas sebagai atas nombor tu kan. Nombor-nombor tu atas tu dia ada bulat-bulat, lepas tu koma atas. Koma di atas tu 2. Okey, sekarang ni 53.1330 tu sekarang ni kamu tekan dekat bulat-bulat tu. Maka dia akan jadi 53 darjah. Kemudian yang 1/3 tu dia tukar kepada 70, 60 lebih. Minit. 1/3 tu darat dengan 60. Berapa? Dapat? Buat ke tak? Tak apalah. Nanti balik lepas raya ni kita tunjuk. Cara nak tukar kepada minit itu.
Dia macam ni. Dia akan jadi 53 darjah. Lepas tu yang 1/3 di belakang ni kan, 1/3 tu 0.13 tu sebenarnya di darat dengan 60. 0, 3 darat 18, 1 darat 667 kan. Maka di belakang tu sebenarnya 8 7 minit gitulah. Dia punya belakang dia. Betul 7 4 8 okey. So betul yang Adib tunjuk tu betul. 53 cumanya apa nama ni? Simbol lepas pada 53 tu bulat. 53 darjah. 53 darjah 7 minit. Yes. Betul. Okey. Betul. So kita boleh tukar menjadi bentuk macam tu juga. Nanti kalau dalam periksa keluar 53 darjah 7 minit ni jangan rasa janggal, jangan rasa pelik lah. Sebab tu betul juga. Cuma kita boleh kena tukar kepada bentuk perpuluhan. 53.13 darjah. Okey. Boleh sambung? Kita tengok seterusnya. Apakah hubungan antara sinus, kosinus dan tangent? Mestinya ada hubungan lah sebabnya kalau kita tengok segitiga ni saling berkait. Left pula. Okey. Apakah hubungan antara sinus, kosinus dan tangent? Bagi satu segitiga bersudut tegak, anda ketahui bahawa sinus adalah sisi bertentangan per hipotenus. Sinus ni T per dengan H kan? S, T sama H. Kosinus K sama dengan sisi bersebelahan S per dengan H. Dan tangent T bertentangan T per dengan sebelahan S. Kan? Okey. Teliti rajah di bawah. Sekarang ni dia bagi apa yang kita perhati kat sini. Dia bagi satu nilai. Ada orang nak masuk. Masuklah. Aiman Syampuna. Nampak belum masuknya? Dah habis satu masa. Okey. Apa dia tadi? Dia bagi panjang RQ ataupun hypotenusnya. Hypotenus. Dia bagi hypotenusnya 1. Hypotenusnya 1. Okey. Dan sudut di bawah ni lah. Sudut theta. Sudut theta. Kita sebut tadi, sudut boleh diberikan dalam bentuk theta. Namanya theta. Theta. Cek aja dulu. Bacaannya theta. Bentuknya macam ni, simbol dia. Okey. Dia kata RQ ataupun hypotenusnya sama dengan 1, kemudian yang bertentangan dengan sudut ni ialah X dan yang bersebelahan dengan sudut ialah Y. Ingat ni. Yang bertentangan dengan sudut X, yang bersebelahan dengan sudut theta ialah Y. Dan satunya ialah hypotenus. Hypotenusnya adalah 1. H-nya 1. Yang ni apa? Yang ni adalah T tentang, yang ni adalah S sebelah. Ini T tentang, ini sebelah dan ini adalah hypotenus. Hypotenusnya sama dengan 1. Okey. Okey, apakah hubungannya kat sini? Kalau kita tengok kat sini, sin theta ataupun sin sudut kat sini ni dekat Q ni ialah sama dengan setentang T per dengan hypotenus, betul tak? S sama dengan T per dengan hypotenus. T kat sini ialah X, maka kita boleh buat X per dengan hypotenus, hypotenusnya adalah 1. Maka kita boleh jadi kat sini sin theta ialah sama dengan X per 1. Sin theta sama dengan X per 1. Jadi X per 1, 1 ni apa je yang dibahagi dengan 1 tak berubah. Nilai dia sama je. X bahagi 1, X lah. Betul tak? Maka kat sini kita boleh padam 1 ni. Kan? Boleh padam 1 ni. Maka jadilah nilai X ni sama dengan sin theta. Ataupun sin theta sama dengan X. Samalah Y besar lah. Begitu juga dengan sebaliknya. Kita kata sin theta sama dengan X. X adalah sama dengan sin theta. Boleh?
Yang kedua, masih lagi merujuk kepada gambar rajah yang sama, PQR, cos theta. Cos apa? Cos ialah ni sebelahan per dengan hypotenuse. Sebelahan dengan theta ialah y. Sebelahan dengan theta adalah y. Bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse-nya 1. So y bahagi 1. So y bahagi 1 tidak mengubahkan nilai y, maka kita dapat y lah. Jadi y sama dengan cos theta. Terbaliklah. Apa ni? Dan juga sebaliknya lah. Sama je kan? Terbalik pun sama. Sin theta sama dengan x, x sama dengan sin theta, y sama dengan cos theta sama dengan y. Okey, boleh? Boleh So x sama dengan sin theta, y sama dengan cos theta. Seterusnya yang terakhir ialah tangent theta. Tangent ialah setentang bahagi dengan sebelahan. Okey, setentang ialah apa? X. Sebelahannya ialah y. Maka jadi tangent theta sama dengan x per y. Faham? Maka tangent theta juga kita boleh ambil nilai x di sini dan nilai y ni kita boleh ambil dekat sini. Maka jadilah nilai tangent ialah sin theta per dengan cos theta. Faham? Sekiranya hypotenuse-nya adalah 1 lah. Okey. Dalam keadaan macam ni, gambar rajah dia macam ni, hypotenuse-nya sama dengan 1, tangent theta adalah sama dengan sin theta per dengan cos theta. Okey. Sin theta apa? Sin theta adalah x, cos theta apa? Cos theta adalah y. Sama macam ni. Boleh? Faham? Okey. Seterusnya di bawah. Contoh 6. Jika nilai sin theta 0.6 dan cos theta 0.8, hitung nilai tangent theta. Okey. So merujuk kepada perbincangan kita yang di atas ini. Dia bagi nilai sin. Sin berapa? 0.6. Cos berapa? Cos 0.8. Maka tangent berapa? Tangent, kita tengok kat sini ataupun tengok kat sana kan. Tangent theta sama dengan nilai sin theta per dengan cos theta. Maka sin berapa? 0.6. Cos berapa? 0.8. Maka kita boleh kecilkan dia. 0.6 per dengan 0.8 dapat 3/4 macam inilah. Ataupun sama dengan 0.75. 3 bagi 4, 0.75. Kita boleh bagi dalam dua-dua bentuk. Bentuk pecahan boleh yang termudah dan juga bentuk perpuluhan. Okey. Boleh? Okey, contoh 7. Masih lagi bergantung kepada hubungan antara nilai sin, cos, tangent di atas ni. Ingat tu ya? Ingat ya? Okay. X sama dengan sin theta. Ingat itu je. X sin theta, y cos theta, dan tangent theta sama dengan sin theta per dengan cos theta. Ingat ni. Ingat sampai bila-bila. Form 4 ni data SPM ni banyak nak guna ni. Okey. Tengok contoh 7. Jika nilai sin theta sama dengan 3/8. 3/8. Sin apa sin? Sin kita ingat rumus dia. Nisbah dia. Sin adalah sin apa? T per H. Kan? Maka 3 ni apa? 3 ni adalah T. Yang setentang ni adalah T. Per dengan hypotenuse. H. Bawah ni adalah hypotenuse. Ingat tu. Maka kalau kita keluar macam ni, kita boleh terus bentuk sebuah segitiga bersudut tegak. Kan? Segitiga bersudut tegak. Theta kat mana? Bubuh je theta. Atas boleh, bawah boleh. So, sini theta. Situ theta. Lepas tu, T kat mana theta? T. T 3 ni kat mana? 3 yang setentang dengan sudut. 3 kat sini. Boleh? H kat mana? H adalah yang paling panjang. Yang bersetentangan dengan sudut 90 darjah. Ni, kat sini lah H. 8.
Sebab apa kat sini? Jadi kita boleh cari lah nanti. Sama ada nak guna teorem Pythagoras ataupun kita nak guna rumus-rumus trigonometri yang lain. Okey. Dia bagi tangent theta sama dengan 3 per punca kuasa 55. Tahu dah. Tangent apa tangent? Tangent adalah setentang per dengan hypotenuse. Setentang per dengan sebelahan kan? Sebelahan. T over S. So mana S? S kat sini lah. Sebab apa kat sini? Kat sini kita tahu dah. Punca kuasa 2, 55. Ataupun kita boleh guna teorem Pythagoras. 8 kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2 kan? 64 tolak 9. Kita dapat 55 tu. Betul tak? Betul kan? Macam mana dapat? 8 kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. 8 kuasa 2, 64. Tolak 3 kuasa 2, 9. So kita dapat 55 punca kuasa 2 tu. That's why kita dapat kat sini punca kuasa 2, 55. Alright. Sekarang nilai cos. Ingat cos apa? Cos adalah nilai Y. Tapi kat sini kita tak tahu nilai Y berapa. Bila kita buat segitiga macam ni, kita dah masuk nilai-nilai ni, kita tahu dah. Cos ialah kita hafal tu, yang kita hafal. Kalau saya hafal K cos S per dengan hypotenuse. So S berapa S? S ialah punca kuasa 2, 55. Per dengan hypotenuse berapa? Hypotenuse ialah 8. Selesai. Inilah jawapan dia. Senang tak? Senang sekiranya kita hafal. Kalau kita tak hafal, kita akan jadi susah. Jadi susah lah. Ingat lah. Nak cari nilai, dia bagi nilai sin. Dia bagi nilai tangent. Maka kita boleh cari ke semua sisi. Dah ada semua sisi, senang kita nak cari nilai cos ke, nilai sin ke, nilai tangent. Boleh faham? Itu kalau dia bagi sudut theta kat sini. Kalau dia bagi sudut theta kat atas pun, sama juga. Okey. Jelas? Jelas? Sejawab, jelas ke tak? Bagus. Adik seorang tahu kan? Jelas je. Okey, good. Tengok contoh 8. Kita ada masa 22 minit lagi. Sekarang kita ikut jadual ni sekarang. Betul tak? Saya ingat kita duk guna masa yang lama. Tapi tak ada seorang pun yang join, maka saya pun ikut jadual baru lah. Amirul, kalau ikut jadual baru tak sama 3 Bukhari dengan 3 Muslim. Tak sekali. Terus kenapa sekarang boleh sekali? Tak apalah, kita ni lah, abaikanlah waktu jadual tu. Kita ada seminggu je lagi Minggu depan pun hari Khamis belum tentu lagi sekolah ke tak. Kita tunggu keputusan. Kalau tak, akhir Rabu je lah kelas kita. Okey, tengok contoh 8. Contoh 8. Rajah di sebelah. Mana rajah sebelah? Ni, PQR ni. Rajah sebelah ni sudut. Rajah PQR ni lah. Okey, apa dia dengan rajah PQR tu? Dia kata apa? PR sama dengan 20. PR ni adalah apa? Hypotenuse. H dia. Label terus H supaya kita tak terkeliru. Mudah untuk kita nampak kan. H. Okay. Lepas tu sin QPR. Okay, sin QPR. Sudut. Dia tertinggal simbol sudut kat sini. Dia tinggal sudut. QPR. So sudut kat mana? Sudut dekat P. Kita terus buat sudut kat sini. Label sudut itu. Boleh faham? Okay. Sin. Sin apa sin? Sin adalah sin apa? Sin adalah apa dia? T per dengan hypotenuse kan? Okay, so mana T? T kat sini, hypotenuse kat sini. Tengok kat sini dia bagi apa? 3/5. So T 3 kan? 3. Alright. 5 ni apa? 5 ni hypotenuse. Bukankah kat sini 20? Kenapa dia kata 5? Kenapa? Ingat balik. Sebab apa? Sebab yang ni
3/5 ni dia beri dalam bentuk termudah ataupun nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil. Awal-awal cikgu dah sebut tadi kan. Pecahan mesti diberi dalam bentuk termudah. Paling kecil. Yes, betul, dia mudahkan. So nilai sebenar dia kat sini 20. Maka T ni yang setentang ni bukan yang sebenar. 3 tu adalah bentuk yang nilai yang terendah. Kan? Maka kita kena cari kadar yang betul. Macam mana nak cari kadar yang betul? Kita pun ambil yang ni lah. Ini ada dua nilai. Ini yang termudah, ini nilai yang sebenar. Maka kita tengok kadarnya berapa? 20 kita bahagi dengan 5. 20 bagi 5 berapa? 4. Betul tak? 4 kan? Maka nilai sebenar untuk setentang ni ataupun panjang QR ini ialah 3 darab dengan 4. So panjang sebenar QR adalah 12 cm. Faham? Nah, dia mudahkan. Yang sebenarnya ialah 3 darab 4 sama dengan 12. Bila kita kita buat balik, nilai dia jadi berapa? 12 per dengan 20. Bila kita mudahkan, kita dapat balik lah. 3/5 itu. Jelas? Okay? Faham Okay. 12 ni dia buat bentuk nisbah ni. Nampak bentuk nisbah. QR per dengan PR adalah 3/5. QR yang kita nak cari per dengan 20, panjang PR sama dengan 3/5, maka kita dapat 12. Okey. Boleh ya? Okey. Itu panjang QR, selesai. Yang seterusnya B cos QPR. Cos QPR, tengok pula sudut kat mana? Sudut dekat P. Betul? Sama. So PQR QPR QPR sudut yang sama QPR sudut kat sini. Dia nak cos. Cos apa cos? Okey, sama dengan pada S per dengan H sebelahan per hypotenuse. So sebelahan berapa kat sini? Tak tahu. Hypotenuse tahu dah 20. Sebelahan berapa? Tak tahu. Macam nak cari? Gunalah teorem Pythagoras yang kita belajar. 16. Betul 16. Betul 16 yang dia bagi dah ni. Ni 16 ada kat sini 16. Nanti sekejap lagi sebelum habis ni kita cuba jawab satu soalan yang ni dia ada penyelesaian dah kat sini. Okey, macam mana dapat 16? 12 kuasa 2 kan? Yang ni 20 kuasa 2. 20 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2 punca kuasa 2. So dapat apa? Dapat 16 tadi. Tengok kat sini lah. 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan 256. Punca kuasa 2, 256 dapat 16 cm. Okey. Dia tengok jawapan tu. Betul lah. Tak apalah. Okey, 16 cm. Okey, maka cos PQR ialah QPR ialah PQ per dengan PR, iaitu sebelahan per dengan hypotenuse. Sebelahan dia 16 per dengan hypotenuse 20. 16 per 20. Ingat, bila pecahan mesti permudahkan. Permudahkan, kecilkan dia. 16 per 20 jadi 4/5. Guna je calculator. Tenang je ni. Okey. Boleh? Contoh yang terakhir. Contoh terakhir. Ada lagi 2 lagi. Contoh 10. Barulah. Kita tengok contoh 10. Contoh 9 ni samalah macam di atas saya rasa. Hitung nilai cos X. Dia bagi dah kat sini kan. Mula guna teorem Pythagoras. Ni 26. Sini 12, sini 13. Berapa panjang TQ? Guna teorem Pythagoras. 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. Maka kita dapat 5 kat sini. Kan? Ni 5, sini sama panjang. Maka sini juga 5. 5 tambah 5 jadi 10. So, ini 26. So, kita boleh gunalah calculator rumus. Dia nak cos X. Cos, apa dia? Cos sebelahan per dengan hypotenuse. Nak cari sebelahan dulu, guna teorem Pythagoras juga. So, 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 kan.
Kalkulator lah, nombor besar ni. Kalau hafal, boleh juga kan. So 576, so kita dapat kat sini 24. Maka cos X ialah 24/26. Boleh kecil tak? Boleh kecil ni, boleh kecil sangat-sangat. So jawapannya 12/13. Okay, boleh. Cikgu laju je Nanti tak cukup masa ni, ada berapa minit lagi. 14 minit lagi. Okay, tengok yang ni. Ni seronok ni. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PRS. Okay, yang besar ni PRS. Ada dua segitiga kat sini yang bersudut tegak kan. PRS1, QRS1. Ni ada dua. Okay. Panjang sini PQ dengan panjang SQ sama. So berapa panjang SQ? Tahu dah. 10. Sama panjang. Okay. Berapa? Boleh carilah. Kita boleh cari yang ni berapa, yang ni berapa. Alright, dia bagi dulu. Kita baca sampai habis. Cos 60 darjah ialah 0.5. Mana 60? Ada baru masuk. Dah nak habis dah. Tak apalah, welcome. Selamat datang. Walaupun kita nak habis tinggal berapa minit lagi. Okay. Dia bagi kat sini. Diberi bahawa PQR ialah garis lurus. Yang bawah ni ialah PQR garis lurus. Dan cos 60 darjah sama dengan 0.5. 60 tu kat mana? 60 kat mana? Kita ingat ni sudut segitiga bersudut tegak. Kalau sini 30, for sure. Kat sini akan jadi 6. Sudut kat sini akan jadi 60. Pasal apa? Sebab sebuah segitiga, jumlah sudut pedalamannya ialah 180 darjah. Sini dah tegak 90 darjah, tolak 90. Sebelah sini dah 30. Maka balance tu sini lah. Ingat, dia begini. Hasil tambah dua sudut ni sama dengan 90 darjah. Sini 30, sini 60. Sini 45, sini 45. Sini 50, sini 40. Sini 70, sini akan jadi 20. Dia mesti begitu. Hasil tambah dua sudut tu sama dengan 90 darjah. Sebab jumlah sudut pedalamannya ialah 180 darjah. Okey. Cos 60. Cos apa cos? Kita ingat. Cos apa cos? Ingat semua ni. Ingat selalu. Cos ialah sebelahan per dengan hypotenuse. Alright. So cos untuk 60 ialah sebelahan mana? Ni kat sini. Ni kat sini kan? Ni kat sini. Per dengan hypotenuse. Hypotenuse mana? Ni panjang PS. Alright. Cos ialah panjang SR per dengan panjang PS. Berapa dia bagi? 0.5. Sudah. 0.5 ni macam mana 0.5 kan? 0.5 ni 1/2 dah. 0.5 sama dengan 1/2. Ni yang paling kecil. Kalau sini 1, sini akan jadi 2. Kalau sini 2, sini 4. Kalau sini 6, sini 12. Nampak dah saya rasa. Ini 6, sini 12. Ini 10 kan? Berapa kat sini? Okey. Kalau sini 8, sini 16. Sebab dia 1/2. Kalau sini 8, sini 16. Betul tak? Okey. Sekarang ni, dia nak apa? Hitung panjang PS. Panjang PS. Hypotenuse tu. Panjang hypotenuse tu berapa? Nyatakan jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Kepada dua tempat perpuluhan. Okey, macam mana? Macam mana nak cari? Alright. Nampak? Nampak dengan jelas kan? Okey. Dia kata apa? Cos 60 darjah sama dengan 0.5. 0.5 ni sama dengan 1/2. Okey. So kalau 1/2, kalau di sini 1, cos ialah sebelahan ni SR sebelahan per dengan hypotenuse. Sebelahan per dengan hypotenuse. Kalau sebelahannya 1, hypotenuse-nya 2. Kalau sebelahannya 2,
maka hypotenusnya 4. Kalau sebelahannya 3, hypotenusnya berapa? 6. Kalau sebelahannya 4, hypotenusnya akan jadi 8. Begitulah seterusnya lah dan selanjutnya. Okey. Kat sini dia bagi PQ 10. PQ ni sama dengan SQ 10. Sini 10, sini berapa, maka akan jadi sini berapa. Tengok penyelesaian di sini atas ni kan. Kita boleh buat kesimpulan. Menghitung panjang PS iaitu hypotenuse bagi PRS, kita guna strategi apa ni? Menggunakan rumus teorem Pythagoras. Okey. SR dan QR boleh dihitung jika SQR atau sudut QSR boleh diketahui. So mengenal pasti kedudukan cos 60. Tadi kita tengok dah kat sini ada 3 apa ni? 60 ke atas kan. Sebab sebelah tu dah bagi dah nak 30, maka for sure ke atas tu adalah 60 darjah. Okey. Sedangkan QR ialah 10 darab dengan 1/2. Maka QR kita dapat 5 cm. Macam mana tu? Tengok balik. Macam mana dapat QR tu 10 per 2. Okey, QR kalkulator nampak jelas tak dekat ni? Awak punya ni. Okey. Dia kata apa? Cos 60 darjah sama dengan apa nama? Cos sebelahan berapa? RS bagi dengan PS. Kan? Macam mana dapat 10? 20 kan? Sekejap, kita tak nampak. QR per dengan 10. QR per dengan 10. Betul lah. Sama lah. Ambil yang bawah ni. Ni panjang QR ni per dengan 10 kan? Sama dengan 1/2. Yang ni pun sama. So, sini akan jadi 1, sini akan jadi 2. So, sini 10 darab dengan 2, 20 lah. 10 bagi dengan 2 jadi 5. So, kat sini akan jadi 5. Panjang QR ni 5. Bila panjang QR 5, panjang PR akan jadi 15. Betul tak? Sini 15. So, berapa pula kat sini? Kita boleh cari panjang PS. 17.32 cm kali kat dia 2 titik perpuluhan panjang lagi. Kita ambil 2 titik perpuluhan je. Selepas titik perpuluhan ada 2 nombor je. Okey. Boleh faham ke? Boleh faham ke? Kita jawab soalan saya. Boleh faham? Okay, 5 minit lagi kita nak buat latihan. Kita akan bagi satu soalan. Kemudian kamu akan jawab lah. Yang lain-lain tu sebagai kerja rumah. Okay, tengok uji minda 5.1D ni. Teri rangkap Pythagoras tengok bawah. Ni ingat ni 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41. So ini sahajalah. Tak perlu yang lain-lain dah. Okey, nombor 1 tu satu persatu tu boleh buat lah kan.
sin theta. Mana theta ni theta. So sin dia apa? Sin dia. Sin adalah sebelahan setentang per dengan hypotenuse. Jadi 15 per 39. Boleh kecil tak? Boleh kecil dah. Macam itulah jawapan dia. Boleh kecil tak? Oh, boleh kecil lagi. Boleh kecil lagi. 15 boleh bagi dengan 3 dapat 5. 39 bahagi dengan 3 dapat 13. Kan? Boleh kecil lagi. Sebab bukan nombor berdana ni. Kalau nombor berdana baru tak boleh nak kecilkan. Alright. Cos dia cos apa? Cos ialah sebelahan per dengan hypotenuse 36 per 39. Boleh kecilkan juga 36 per 39. Kan? Betul tak? Dan tangent adalah setentang per dengan sebelahan 15 per 36. Boleh kecilkan juga. Semua boleh kecilkan tu. So nombor 1 selesai. Tak payah tunjuklah. Okay. Yang D, E, F tu boleh buat sendirilah. Pandai. Pandai tak? Okay. Nombor 2, hitung nilai X tanpa melukis sebarang segitiga bersudut tegak atau menggunakan teorem Pythagoras atau dengan menggunakan kalkulator. Macam mana? Hitung nilai X sebarang segitiga bersudut tegak. Dia tak bagi kita lukis. Atau guna teorem Pythagoras. Atau menggunakan kalkulator. Tak boleh guna kalkulator juga. Pandai-pandai sendirilah. Theta sin 1/2. So berapa? Sin theta adalah 0.5 kan? 0.5 ni sudut berapa? Dia pun soalan dia bagi salah ni. Sini dia bagi theta X. Kat sini dia bagi theta. Sepatutnya sin X lah. Macam ni betul. Sin theta soalnya X. So X berapa? Okay. Yang cikgu nak suruh kamu buat. Nombor 3. Nombor 3. Boleh nombor 3. Okay, kita try buat 1. Buat 1. Kemudian yang lain-lain kamu buat. Nombor 3. Tentukan panjang sisi Q untuk setiap segitiga bersudut tegak berikut. Okay. Mana Q? Ni Q. Besarkan sikit lagi. Mana pergi? Hilang. Hilang mouse saya. Mana jadi ni? Udah hang ah. Udah hang dah, ya Allah. Cursor hilang. Minta maaf lah, laptop macam dah problem lah laptop cikgu ni. Dia putus ya. Terputus. Buku teks dah terkeluar. Hilang dah. Minta maaf banyak-banyak. Dia kata habis masa dah. Aduh. Soalan A panjang Q3. 3 ke? Sekejap, cikgu tengok Buku teks cikgu dah hilang. Dalam tu lah. Yang betulnya ada. Muka surat 118 kan? Betul tak? 118? Okey. Balik sebentar. Okey.
Nombor 3. Panjang sisi Q untuk setiap segitiga bersudut tegak berikut sin QRP ialah 1/3. So sin apa sin? Sin adalah tentang per dengan hypotenuse. Kan? So sudut arc kat mana? Sudut arc kat bawah tu lah. Sudut arc kat bawah tu. Okay. Boleh pusing tak kamera kita ni? Tak boleh pusing kamera. Ada buku kan? Aku nak tunjuk kat sini pun dah lewat dah. Dah ambil masa dah. Okay. So 1/3, 1/3, 1 dekat Q, kan, 3 dekat hypotenuse. Tengok dekat hypotenuse tu 9 betul tak? Betul. Tapi kita dapat ialah 3, 1/3. So Q kalau 1 Q1 PR 3. Kan? Sekarang ni PR-nya ialah 9, maka kita buat 9 bahagi dengan 3 dapat 3. Maka Q akan jadi 1/3. 3 betul. Panjang Q adalah 3. Betul dah adik? Betul lah. Okay. Soalan B. Sin LKM. LKM sudut kat mana? Sudut dekat K. Sin apa sin? Sama juga. Setentang per dengan hypotenuse. Yang ada setentang kita apa? Q. Betul tak? Hypotenuse 20. So sedangkan dekat sin kita 7/8. Maka Q tu kalau 7 km patutnya 8. Tapi sekarang ni km 24. So berapa nilai Q? So kita kena buat nisbah lah. Kan? Betul tak? Macam mana buat nisbah? Q per dengan 24 sama dengan 7/8. Q per 24 sama dengan 7/8. Lepas tu darab lah kiri kanan tu. Yang bertentangan tu. Di atas ke bawah. Dapat apa? 7 kali 3, 21. Betul tak? Dapat 21. Panjang LM ialah 21. Bila panjang LM 21, nak cari nilai LK pun boleh lah. Okey. Boleh tak? Itu sahaja kot saya rasa hari ni. So latihan untuk dibuat sebelum kita buka sekolah minggu lepas cuti. Banyak dah kerja sekolah buat ke tak di rumah kamu ni? Cikgu pun tak tahulah. Okey. So buat latihan nombor 4, nombor 5, nombor 6. Nombor 4, 5 dan 6. Boleh? 3 soalan saja. Nanti minggu depan kita akan masuk sudut-sudut khusus. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu pun nak habis dah. Okay, sama-sama. Bateri habis dah. Okay.